Hi guys, welcome to my channel. Alright, topik hari ni saya nak cakap pasal Azam 2022. Alright, kita sebagai manusia, setiap orang mesti ada azam mereka, impian yang mereka yang ingin dicapai. Okay? Hola, sebelum masuk topik, tolong subscribe, like, comment and share. Okay, come back to kita punya soalan Azam 2022. Okay, bukan sajalah pasal Azam 2022 lah, is general lah azam yang kita mahukan. Okay, alright. So azam ni sebenarnya kita kena tentukan dari awal-awal, bukan macam 10 tahun akan datang, tahun yang ke-9 baru korang wujudkan azam tu. No, like 10 tahun akan datang, you nak apa tu 10 tahun tu sebelumnya korang dah kena ada azam dia. Like macam sekarang 2022, 2030 korang nak ada apa, macam tu. So itu azam kita yang kita nak letak pada diri kita. Okay, so azam saya sebenarnya saya nak ada sebuah motor sendiri, which means tak kira lah jenis motor apa-apa ke, tapi saya nak ada satu motor sendiri untuk saya travel ke sana sini. Dalam keadaan kesesakan lalu lintas sekarang kan banyak kereta, lepas tu tempat pun dah buka satu persatu, PKP pun dia orang dah buka. So kereta pun banyak ulang-alik. So kalau ada motor kan macam senang sikit lah, tak adalah tersesat dekat lalu lintas tu kan. So azam yang kedua saya nak ada kereta sendiri. Kereta sendiri tu which mean bolehlah bawa saya punya family, bawa kawan-kawan saya keluar daripada negeri yang kita ada sekarang lah, macam perjalanan jauh, macam tu. Yang ketiga, pastinya kena ada rumah sendirilah. Takkan nak duduk dekat rumah dengan family saja. Duduk dengan rumah mak bapak pun sama je. Tapi kalau ada rumah sendiri lagi macam ada, bukan ada standard tau, lagi ada macam nama kita, faham tak? Nama kita. Nanti orang kalau tanya ada rumah ke, you cakap ada. Nama atas siapa? Nama atas sendiri, rasa macam tak happy ke kalau orang puji? Macam tu lah. Setakat tu saya ada azam tu 3 je yang saya nak lah untuk capai dalam, bukan tahun ni lah, bila-bila masa je lah. Tapi tahun 2022 ni saya nak keluarkan kereta lah. Tu azam saya untuk tahun ni. Motor dah keluarkan dah. Dengan support ibu saya dapat keluarkan motor sendiri saya. So beli motor pun bukanlah kita beli dengan cash. Kalau kita orang kaya lama dah beli dengan cash kan, bila-bila masa. So ini pun hasil titik peluh saya, hasil titik peluh mak saya. Dia keluarkan nama, keluarkan motor under nama dia, tapi bayar bulan-bulan saya lah, macam tu. Sebab dalam dunia ni kita tak ada yang kita petik jari terus dapat kan, tak ada. Unless kalau kita anak-anak yang macam kerabat diraja, macam tu, petik jari je boleh dapat. Tapi anak-anak kerabat diraja petik jari pun diorang macam bukan akan dapat dalam serta-merta. Tak ada. Dia ada juga proses dia. Sama juga dengan kita. Sama. Dalam dunia ni manusia semua dilihat daripada aspek yang sama. Tak ada yang macam kau special, kau tak special macam tu. No. It's all same sahaja. Okay. So saya nak bagi tahu lah, kalau korang nak ada azam dalam diri korang kenalah first, you all have to have effort lah. Kena ada usaha untuk dapatkan azam yang korang mahukan lah. Takkan korang nak duduk setempat je akan dapat. No, tak akan dapat. So macam tu lah. Kena ada usaha, kena ada hasil titik peluh korang, barulah korang boleh dapat impian yang korang mahukan, iaitu azam korang lah. Kalau macam I ni, I nak sebenarnya cerita lah background saya sebenarnya. Saya ni datang daripada family, bukan pun family yang macam high standard, high class. No. Saya datang daripada family yang susah sebenarnya. Saya ada seorang mak, single mother lah. Okay, ibu tunggal, dan saya mempunyai 4 adik-beradik lah. Which means abang, kakak diikuti saya, dan adik perempuan yang akan ambil SPM tak lama lagi lah. So kalau perasan kita orang ni semua dah like macam dah umur 18 muka atas, tak adalah hidup mana senang pun. Still mak kita yang support kan, family support, parent support, macam tu.
So I just like macam bersyukur lah pada Tuhan, pada mak saya. Yang mak saya masih like dia kuat. Mak saya pun kerja pagi, lepas tu malam pun dia sambung kerja. Dia sanggup keluarkan titik peluh dia semua bukan untuk dia, untuk anak. Macam itulah juga parents kat luar sana pun. So kita sebagai anak-anak mereka, kita janganlah mengkhianati mereka, jangan jadi anak deraka pada mereka. Gaduh tetap gaduh lah, akan ada juga persalahan, salah faham semua akan ada lah. Tak semestinya hidup ni tak ada yang macam kesalahan, bukan kesalahan, like macam perselisihan faham. Dalam hidup mesti akan ada, sebab kita nak tahu dekat mana kita punya tahap kesabaran mental kita, keimanan kita, semua ada dekat mana. Macam tu. Kita manusia ni sebenarnya diuji oleh Tuhan. Nak tengok status kita sama ada kita boleh like macam easy go ke, happy go lucky ke, ataupun live dengan depression ke, macam tu. So like macam tu lah, faham. So kalau ada like perselisihan faham dengan parents ke family, dengan adik-beradik, jangan ambil benda tu sebagai satu isu untuk tak boleh move on. Kalau korang ambil satu isu tu tak boleh move on, macam mana nak capai azam korang? Korang like macam terkongkong lah dekat satu situasi tu nanti. So balik kepada topik azam kita tu, so kalau korang nak ada, kena ada usaha. Tak ada usaha, nothing can you do in this life, in this world. Dalam dunia ni semua benda dibuat dengan kejar-kejar. Faham tak? Tak ada yang datang secara tiba-tiba. Semua manusia akan kejar impian mereka. Faham tak? So bila lagi korang nak tertunggu-tunggu tengok orang lain semua naik, maju, korang semua stay satu tempat? Kita kalau boleh nak tengok dalam dunia ni, duduk sama rendah, diri sama tinggi. Macam tu. Itu baru kita katakan a peaceful world, a peaceful country, tahu tak? Macam itulah kita yang mahukan. So satu je, kalau dalam hidup, kalau nak capai azam, satu, usaha. Usaha tu penting, usaha. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Kalau ada cabaran, hadap cabaran tu. Try macam mana nak selesaikan cabaran tu. Jangan kalau ada cabaran je, biarkan. Sebab cabaran akan ditimpa bila-bila masa. Kalau contohlah satu cabaran, korang dapat, kau tengah hutang RM10. RM10 je, RM10 tu nilai dia tak besar mana. RM10 kau hutang. Lepas tu kau tak ada usaha nak bayar orang tu. Lepas tu hutang lagi orang lain, hutang lagi orang lain. At the end kita hutang ramai orang. Faham tak? So bila kita nak pergi hutang kat orang lain pun, orang tu akan cakap, bukan ke kau ni hutang kat hulu ke hilir. Nama kita akan spoil dekat sana. Faham? So kalau contoh you dah hutang RM10, you cari duit, rezeki tu, you try settlekan, lepas tu pinjam kat orang lain, settlekan. Nanti bila you nak pinjam kat orang lain pun, orang akan cakap, ni dulu dia ada hutang tapi dia bayar pada masa yang tepat lah. Macam tu. Orang nak pandang kita macam tu, faham tak? So macam tu lah. Jangan putus asa, okay? Kalau ada cabaran, cuba selesaikan satu demi satu. Kalau tak boleh selesaikan seorang, jangan give up. Try tanya family ke, parents, adik-beradik ke, ataupun boleh tanya kawan. Sebab kita hidup dalam dunia ni dengan manusia. Manusia pula ada pelbagai sudut pemandangan, sudut pemikiran yang berbeza daripada kita. Faham tak? So itu jelas saya nak sampaikan. Yang ketiga, kalau boleh dapatkan blessing, iaitu restu daripada mak ayah kita, parents kita lah. Sebab kalau dia orang tak restu, maksudnya benda tu tak diberkati lah maksudnya. Faham tak? Tapi parents mana yang tak pernah restu anak-anak mereka kan, kalau nak capai something dalam hidup. So itulah nak cakap benda tu. 3 benda tu kalau boleh, usaha, jangan give up, lepas tu tetap ada blessing daripada parents. Semua mesti azam korang akan capai dengan baik. Tapi untuk saya paling first tu usaha lah. Kalau nak capai azam, korang kena ada usaha. Kalau tak ada usaha, tak boleh buat apa-apa dalam dunia ni. Faham tak? So ada banyak lagi lah nak kongsi semua. So saya kongsi saya punya
slot ni demi satu persatu lah, topik by topik kita kongsi, okay? Kalau ada rezeki untuk saya kongsi lagi banyak ilmu, saya akan kongsi lah, saya akan share dekat YouTube channel saya. Saya buat YouTube channel ni pun baru-baru je sebab terikut jejakkan kawan saya Imran kan, Imran Bad. So saya rasa saya kena kaitkan sikit lah Imran dalam video saya lah. Saya jumpa Imran di ketika dahulu dekat satu tempat yang mana yang saya pernah syuting lah. Saya jumpa Imran kat sana. Saya petik lah nama dia dekat sini sikit sebab mungkinlah satu hari kalau saya terjadi famous pun sebabkan dia, sebab platform dia bagi saya dalam vlog dia semua kan. Even dalam berapa minit saya ada dalam vlog dia pun, it's a platform juga untuk saya menunjukkan siapa saya. So bila saya kenal Imran waktu tu, saya tak rapat dengan dia pun. And then like macam just contact hi bye tu je. Lepas tu lama kelamaan kita orang macam contact balik lah. Saya dapat tahu yang dia intern dekat area dengan saya lah. Lepas tu saya pun tanya, wah bila balik tak cakap pun. Sebenarnya saya ada contact dengan dia. Lepas tu dah tiba-tiba suddenly like macam tak ada rapat sangat, kita tak contact kan lah, macam tu. So I pun macam biarkan. Lepas tu I ternampak story dia, then I text lah dia, wah dah sampai kat area saya. Lepas tu dia pun like macam contact dengan I. Just kita macam datang balik tahu tak, benda yang dah ditinggalkan datang balik. Sebab apa? Kita ada usaha. Nampak usaha saya chat dia. Kalau saya sedar dia dah datang kat area saya, tapi kalau saya tak chat dia, dia pun takkan chat saya balik. Lepas tu I pun chat dia, dia pun chat I. Lepas tu dia kata nak meet up sebab dah lama tak jumpa. 3 tahun kan saya dah tak jumpa dia. Lepas tu kira lah 2018, 19, 20, 21. Kira tahun ni dah tahun keempat lah kita orang jumpa balik. 2018 last scene dengan dia lah. Lepas tu dia pun like meet up. Then dia bagi kita orang talk-talk, cakap-cakap. We all just sharing tahu tak, apa yang dia mengalami, saya mengalami. Kita orang share antara satu sama lain macam tu. So sampai sekarang kita orang punya bond, friendship, bestie dengan dia, wow, kuat sebenarnya. So like macam Imran ni sebenarnya caring person and soft talk person. Dia ada banyak responsibility dalam dunia ni, sama dengan I. Kita dalam dunia ni ada banyak tanggungjawab yang kita perlu sampaikan dan selesaikan. Amanah yang dipikul oleh kita lah, kena terimalah dan kita kena buat dengan baik. Faham tak amanah yang kita pikul tu? So and then Imran pun datang dekat platform saya sebagai kawan. I pun datang sebagai kawan baik dekat platform dia. So like macam be thankful lah. So I pun nak buat vlog macam ni sebab I nak sampaikan dekat remaja luar sana, anak-anak muda, tak kira lah anak-anak muda ke, ibu bapa ke. I nak sampaikan satu cerita, bukan satu cerita, pengajaran kepada anak-anak muda yang pada masa kini lah, yang emosi diorang mereka tak terkawal, lepas tu terlalu terhadap pada satu benda, macam tu lah. So saya ikut jejakkan kawan saya Imran Bad ni pun untuk nak sampaikan mesej kepada orang luar sana lah, supaya mereka terima. Bukan, kita tak minta mereka terima, kita nak mereka faham saja apa yang dunia ni nak sebenarnya. Okay, so I ucapkan terima kasih dekat platform saya ni. Walaupun saya tak well recognized oleh orang lain, I ucapkan thank you first kepada parents saya untuk bagi diri saya yang begini belajar baik-baik. And then yang kedua kepada, actually saya nak berterima kasih pada Tuhan dahulu. Sebab Tuhan mencipta saya tanpa sebarang kecacatan. Bukan kecacatan, kecacatan. Nampak, bila kita cakap, kita ada mistake. So kalau kita tak baiki mistake kita dalam hidup, macam mana kita nak success in life? Betul. So saya nak berterima kasih kepada Tuhan kerana memberi saya diri yang sempurna, tiada sebarang kecacatan. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada mak saya kerana dia membesarkan saya. Single mother. Single mother bukan senang sahaja nak membesarkan anak dia dengan kerja pagi malam, and belajarkan saya sampai STPM holder ni. And yang ketiga, of course my siblings. Tanpa dia orang punya encouragement kepada saya, tanpa dia orang punya caring pada saya takkan ada dalam satu level yang baik macam ni.
Yang ketiga, yang keempat, saya nak ucapkan thank you kepada my friends yang outside sana, especially Imran Bad yang beri satu platform baru kepada saya untuk menunjukkan who I am to this world. I tak nak yang like macam nak jadi seorang yang famous kat di pesada dunia, no. So, kalau satu area saya tahu pun saya dah macam bersyukur. Thank you. So thank you kepada empat-empat orang ni, tuan, mak bapak saya, especially my mom and my siblings and my friends. Okay. So dari semasa ke semasa saya akan upload my video lah. So you guys all boleh keep encourage my channel, boleh subscribe, boleh like, boleh komen, boleh share. Saya akan update pelbagai isu-isu semasa untuk anak-anak muda di luar sana, remaja, ibu bapa ke. Saya akan try bagi a motivational speech lah. Okay, so topik saya dalam vlog ni adalah azam. Kalau nak capai azam, kena ada usaha. Jangan give up. Hadap pelbagai cabaran, try selesaikan masalah itu. Kalau tak dapat selesaikan masalah dengan seorang, dengan diri sendiri, try cakap dengan parents korang, try talk dengan friends, sebab mereka biasanya ada jalan yang pelbagai sudut pemandangan kan saya pernah cakap dalam video saya ni. So okay, sebelum saya end saya punya video vlog ni, saya nak tanya, kalau diberi peluang untuk pilih bulatan, segitiga dan segi empat, you guys nak pilih mana? Okay, kalau I akan pilih segitiga. Sebab apa? Segitiga kan bentuk dia macam ni. Okay, bila saya berada di point sini, saya ada pelbagai masalah. Bila saya tak tahu selesaikan dengan seorang diri, saya akan terus pergi kepada parents saya. Parents saya ke, lepas tu my siblings ke, lepas tu my friends ke. Try cakap dengan diorang, try minta pandangan mereka, then try luahkan perasaan antara satu sama lain lah. So kita kongsi kita punya masalah, so kita boleh dapat penyelesaian masalah dengan baik. And then kita dapat selesaikan, kita bukan naik sahaja seorang, kita naik sama-sama dengan dia ke puncak segitiga tu. So dalam hidup saya pilih segitiga sebagai objek lah to my life. Okay, kalau you all guys, kalau pilih bulatan ke segi empat ke segi tiga, komen nanti dekat vlog saya kenapa you guys all pilih bentuk ni and reason why. And kalau ada apa-apa nak dibaiki ke dalam vlog saya, just komen je. Tak kira lah positif ke negatif ke, sebab saya ni open minded. So korang guys, share korang punya point of view korang dekat saya punya vlog ni nanti. Okay, alright, so stay tune dengan video-video yang akan datang. Okay, alright, thank you, see you soon. I'm ending my vlog. It's Ari. Thank you so much.